Okey, Assalamualaikum. Bertemu kita awal malam tuan. Malam ni awal. Pukul 8 malam dah start dah. Sebab malam ni ada special. Saya malam ni kena buat 2 live. Sampai 2 live malam ni. Gila betul lah. Pukul 8 saya malam ni, pukul 8 ni sekarang ni saya bersama dengan Otai ataupun orang yang kolektor tegar G-Shock. Malam ni topik dia topik santai gila ni. Topik pasal kolektor G-Shock. Kenapa orang kita gila sangat pasal G-Shock ni? Saya pun tak tahu kenapa. Tapi sebelum saya start live tu, saya nak tengok dululah macam mana audionya semua everything. Nampak macam okey. Alright, nampak okey lah. Baik tuan-tuan, malam ni ada 2 live ni. 2 live ni. Gila lah 2 live malam ni. 2 live malam ni gila lah. Pukul 8 ni dengan Bro San kita. Orang yang memang saya kira kolektor tegar ni. Siapa-siapa yang suka dengan G-Shock, siapa-siapa yang tahu pasal G-Shock ni, korang tahulah macam mana gilanya orang-orang yang apa nama yang simpan G-Shock sampai kadang-kadang sampai 5-6 bundle, 5-6 kotak dia simpan di rumah dia. Saya pun tak faham kenapa. Saya pun tak faham kenapa. Saya kadang-kadang pernah juga, saya dulu pernah sekali try. Pernah try dalam berapa tahun lepas lah, 4-5 tahun lepas, try simpan 2-3 juga, tapi rasa macam apa benda aku buat ni. Beli sampai 3,000 lebih time tu. Bukan saya belilah, wife saya belanja. Dia hadiahkan saya jam Rangeman color kuning, Rangeman yellow. Mahal tu time tu, mahal tu. Rangeman yellow ni Rangeman apa panggil anniversary yang ke berapa? Ke 30 ke apa? Memang saya rasa macam alamak nak pakai pun macam gila lah nak pakai pun kan. Tapi time tu tuan-tuan, so sementara saya buat live ni, sementara saya buat mukadimah ni, Bro San kita boleh kot nak share live ni dekat mana-mana tempat bagi ramai-ramai geng-geng tegar G-Shock ni join kita malam ni. Kan? Saya pernah juga try simpan 2-3 jam. Yang paling murah saya pernah pakai G-Shock yang Police Evo tu kan. Police Evo tu. Time tu gila lah time tu. Memang rasa macam nak pakai sayang sebab yang Rangeman warna kuning tu harga sampai 3,000 lebih time tu. Gila kan? Dapat jual balik pun 3,000 lebih. Beli 3,000 lebih, jual balik pun 3,000 lebih. Tak turun harga pun. Tak turun apa harga dia. Macam pelik pula. Selalunya barang-barang second hand ni bila jual dia akan turun harga. Ni tak pula. Bila jual dia ada orang jual lebih tinggi daripada harga dia beli. Apa ke benda gila dengan G-Shock ni kan. Tapi tuan-tuan, apa pun Assalamualaikum bagi mereka yang masuk pada malam ni, yang bersama saya malam ni. Thank you kerana korang tekan butang share. Thank you for sharing sebab korang support live pencerita daripada awal dulu sampai sekarang korang support. Dan malam ni tuan-tuan, malam ni topik santai gila malam ni. Topik kegilaan orang kita pasal G-Shock. Sekarang 10 malam saya nak live sekali lagi pula. 8 malam live, 10 malam live pula. Tapi nanti 10 malam saya live bersama dengan olahragawati negara dalam bidang silat. Tapi saya live dekat page Persaka Malaysia, bukan dekat saya punya wall. Tapi tak apa, bagi mereka yang mungkin nak kenal dengan orang yang hebat dalam bidang silat, nantikan 10 malam saya share live tu dekat saya punya wall tepat jam 10 malam. Baik. Ramai-ramai masuk ni, saya rasa mungkin ramai geng-geng G-Shock ni. Sebab orang G-Shock dia akan layan G-Shock punya live. Kan? Orang yang tak layan G-Shock dia kata, apa benda korang sembang G-Shock ni? Baik sembang pasal kebun bunga, baik sembang pasal simpan pasu, baik sembang pasal naik basikal, baik sembang pasal naik gunung. Kan? So kalau ramai-ramai masuk ni 143 orang ni confirm semua G-Shock punya geng ni. Kan? Orang yang bukan G-Shock dia tak faham. Dia tak ada jiwa G. G tu gila kot. Betul lah. Bro San, Assalamualaikum. G tu gila eh? Waalaikumsalam. G tu gila ke? Jauh sangat dengan mic tu, tak apa nak clear suara. Oh tak clear. Okey, betul. Tu baru clear. Okey. Alright. Okey, saya perkenalkan bro kita ni, Bro San. Bro San. Nama pun yang macam Bro San. San tu ada kena-mena dengan G-Shock. Ada model G-Shock yang nama San ni. Tak ada kena-mengena. Okeylah. Saya perkenalkan dulu Bro San kita ni seorang kolektor tegar. Saya kira mungkin yang bila sebut kolektor tegar ni, selalunya dia orang ni simpan bukan jam-jam yang harga RM24. Dia orang simpan harga yang kadang-kadang ada jam yang sampai 2-3 ribu. Tadi sebelum saya buat live, Bro San angkat 1 jam, dia kata 2,000 lebih. Saya geleng kepala. Saya fikir baik saya beli mic untuk saya punya live. Baik saya beli kamera, beli lens kan. Okeylah bro, sebagai mukadimah dia,
Apa nama, berapa lama dah bro sebenarnya terlibat dalam arena penggilaan ni? Penggilaan Ya. Okay, Assalamualaikum semua selamat malam. Terlebih dahulu terima kasihlah berada cikgu kita ni kerana invite saya untuk live macam ni kan. Kita pun sebenarnya first time. Saya first time ni. First time untuk ke udara macam ni. Okay, G-Shock ni kenal dah lama bang. Sejak kecil lagi lah kan. Kalau ikutnya tahun 83 tu saya darjah berapa? Darjah 1, darjah 2 kot. Betul lah masa tu jam semua mahal kan. Kita mampu tengok je lah. Sebab zaman tu kalau kita tengok balik harga memang tinggi. Basic watches pun kalau kita tengok harga dia dalam 10-15 ribu yen. Masa tu lah. Kalau convert duit kita masa tu mungkin dalam 300-400 lah. Okay. So kalau nak cerita G-Shock ni saya start beli masa ni lah, masa lepas kerja. Antara jam yang saya beli adalah G-Shock, tapi model pun saya dah tak ingat dah lama sangat. Tahun 2000, 2001 macam tu. Start gila, kalau nak cerita gila ni, start minat balik tahun 2012, 2013. Kat situ lah mulanya mengumpul G-Shock. Ya. Dia maksud mengumpul tu macam mana? Sekadar beli 2-3 ke ataupun beli jual tu macam mana tu? Okay, dia mulanya kita ni beli pakai kan. Sampai tu tahap tu bila dah terlampau banyak kan. Kat situ lah kita mula terfikir, kemudian ada member-member yang offer nak beli. Kat situ kita start fikir nak menjual. Oh, dah mula rasa macam jadi income pula daripada asal. Betul. Dia sejak daripada mula menyimpan G-Shock ni, agak-agak lah, apa jam G-Shock paling mahal dan paling gila pernah disimpan? Saya sebenarnya start gila tahun 2013 bila saya tengok sebiji jam ni, nama dia Frogman. Katak. Frogman, saya gila lah Frogman tu. Mahal sangat lah. Frogman Navy. Dia menyebabkan saya betul-betul minat dekat G-Shock ni. Sebelum ni kita ingat G-Shock ni biasa kan, tak kisah sangat kan. Tapi bila tengok Frogman ni, tengok muka dia, aduh, tak lelap nak tidur. Sampaikan antara first Frogman yang saya beli, saya beli masa auction zaman tu. Tahun 2013 ke 14, nama dia Frogman Navy lah. Harga lock masa tu mahal, 4,500. Itu bid, bukan beli lock dekat kedai. Beli dekat online juga, FB. Okay. Kita main auction, saya lock masa auction lah, bid. Okay. Dia 4,000 lebih lah. Itu bukan baru kan? Ke macam mana? Itu new. Masa new. Masih banyak lagi. Okey, 4,000 lebih Okey. 4,000 lebih. Okey. Itu kira yang itu paling mahal. Saya tak pakai. Saya memang tak pakai jam tu. Sampai satu tahap nak pakai pun sayang. Hai. Kau tengok kau simpan lah. Jap. Kau tengok dia angkat jam dia warna kuning tu. Alah, kau nampak. Saja tayang. Okey, terus sambung. So jam tu kalau nak cerita sekejap je saya simpan lebih kurang 6-7 bulan. Sampai tahap tu ada orang offer, kawan sekolah, dia pun dah lama cari Frogman tu, dia offer adalah gaji sikit kan. Saya jual lah, nego lah. Itu jam paling mahal lah, lebih kurang 4,500. Dia dah tahu jam tu bernilai dan sayang, kenapa nak jual? Sebab tu saya tak faham dengan orang-orang yang main jam ni. Dia beli untuk nak jual balik ke ataupun nak kebanggaan, nak nampak macam wow aku ada banyak jam ke? Apa benda yang sebenarnya yang berlegar di fikiran dia orang tu? Kenapa dia orang beli jual ni? Kita tengok dia kolektor ataupun yang menggunakan G-Shock ni banyak jenis lah. Dia tengah tu memang betul-betul true collector yang memang tak akan jual. Kita tahu, kita pernah cuba, kita pun ada kawan-kawan yang memang dalam koleksi dia beratus jam. Beratus jam? Boleh beli rumah sebiji ke? Boleh, tak ada masalah. Tak, maksudnya dengan duit beli jam tu boleh beli rumah kot? Betul. Sebab tu bila dalam grup Facebook ke apa, G-Shock ni, kalau dia orang belanja gambar-gambar G-Shock koleksi ni, semua duk cerita lah, ini harga meninggal, harga beli rumah. Yelah, betul lah. Apa nama, okey lah. Kalau sebagai seorang kolektor macam bro lah, jam yang bro beli adakah sekadar, okey lah, sebab kita tahu G-Shock ni bukannya payah mana pun nak dapat. Boleh pergi dekat kedai-kedai dekat
dekat mall pun ada. So apakah untuk membolehkan digelar sebagai kolektor tegar ni, adakah ada tempat-tempat yang khas yang dicari jam tu? Adakah mungkin tak layan lah kedai-kedai ni, so ada pot-pot dia ke, macam mana? Okay, G-Shock ni kalau kita tengok kan, viewer banyak ni, 280 lebih semua ya ke? Nama. Banyak dah petik-petik ni kan. Aduh. Okay, G-Shock ni kalau pada pandangan saya lah kan, mungkin betul mungkin tidak. Malaysia ni heaven untuk G-Shock sebenarnya. Selain Jepun, Malaysia antara market yang paling besar di dunia dah, bukan di Malaysia, di dunia. Itu faktor yang saya rasa ramai fighter kolektor G-Shock setuju. Sebut je nama jam apa yang ada, G-Shock yang ada, kita boleh jumpa di Malaysia. Even jam G-Shock Frogman Murakami yang sangat limited, 300 biji. Apa yang saya kira-kira berdasarkan perbincangan dengan kawan-kawan, lebih 10 biji ada dekat Malaysia. Jam tu berharga sekarang lebih kurang 60 hingga 100 ribu sebiji. Mak Datuk, ada orang beli ke? Ada. Ada. Aduh, gila. Memang. Okey, itu berdasarkan fakta tu kan. Okey, kalau kita kolektor ni, kita biasanya tak pergilah kedai macam G Factory ataupun kedai jam yang biasa tu, sebab kebanyakan jam-jam di situ jam-jam model biasa tau. Kolektor biasa dia cari jam-jam yang limited edition. Ataupun jam-jam yang dah discontinued, yang susah nak dapat dekat market. So tempat lubuk utamanya sebenarnya adalah Facebook lah. Siapa yang tak ada connection dekat overseas, dekat Japan ke ataupun eBay, dia akan beli dekat Facebook. Facebook ni banyak page yang menjual. Group pun ada, GSFC, Group Ocean pun ada, live pun banyak live. Kawan saya ada apa. Kalau siapa yang minat G-Shock pun boleh tengok Betul, saya nampak sekarang ramai orang buat live jual G-Shock ni. Dia nampak sangat naik live ni, saya rasa sejak PKP. Oh ya? Tapi antara, kalau saya boleh acknowledge kan, antara seller-seller yang pertama lah, yang terawal buat live ni adalah Cik Kumbang. Itu pun kawan saya, dia antara yang pelopor untuk live G-Shock ni. Sebelum ni live ni banyak kita tengok dekat bandar lah. Dia dah merebak kepada G-Shock lah. Tapi antara yang terawal adalah Encik Kumbang. Siapa yang minat G-Shock boleh check lah dia punya page kan, Encik Kumbang. Diorang yang buat live G-Shock ni, diorang memang akan jual G-Shock yang memang tak ada dijual di pasaran ke macam mana? Dia tengok seller. Ada setengah seller tu source dia adalah barang-barang yang international set ataupun daripada Hong Kong dan bukan Japan. Ada seller yang memang fokus koleksi yang datang dari Japan, ataupun yang dipanggil dekat sini kita panggil Japan set lah. Kalau saya ada boleh share, ini antara yang kita panggil Japan set, biasanya datang kotak macam ni. Kan? Dia baru tunjuk kotak tu. Dia belum buka lagi dalam tu, baru tunjuk kotak tu. Okey. Teruskan. Okey, itu tadi kita cerita pasal Facebook lah kan. Selain daripada itu, dekat Malaysia ni kalau nak beli dalam live ni antara tempat yang popular lah. Kalau kita tengok page-page ataupun yang popular, macam contohnya saya tak nak sebut lah ada 2-3 yang sangat hebat. Kalau kita tengok dia buka jam-jam yang berharga 10-20 ribu, ada yang lock dah setiap malam. Ada yang lock Diorang ni lock cash ke? Ada cash, ada skim ansuran. Ini bukan kroni kebanyakan adalah genuine buyer, dan kita tahu fighter yang beli ni adalah orang ataupun grup yang sama. Dia ni memang kolektor betul-betul tegar lah. Saya ni bukan kolektor tegar, saya dah hampir tak tegar lah sekarang ni. Banyak yang tegar ni dia duduk mengumpul. Sebab tu kalau kita dengar masa zaman PKP ni, banyak sama ada dia kolektor ke tak, dia banyak membeli sama PKP. Saya pernah jumpa buyer yang cakap dalam masa tempoh PKP ni dia menghabiskan lebih kurang 20-30 ribu untuk beli G-Shock. Orang kata PKP duit tak ada, nak minta KWSP, tapi dia shopping sakan. Sebab apa? Sebab kereta tak payah bayar kot time tu, moratorium tu. Memang begitu. Tapi bang, bila sebut pasal tadi, bro dah sebut pasal apa nama tadi?
apa diorang tu sanggup lock dengan harga yang tinggi, dan juga mereka tu digelar sebagai fighter. Saya pegang perkataan fighter tu. Kenapa sampai digelar fighter? Memang ada orang memang bila kata live G-Shock dia akan masuk lawan beli ke? Itu kira sebagai fighter. Kita panggil fighter lah. Macam tu kata fighter. Fighter ni maksudnya kalau kita tengok live ni, kebanyakan cara menjual dia dua cara. Satu melalui auction bid kita kena bid. Siapa yang fighter yang berani lock paling tinggi dia akan menang. Ataupun ada satu cara lagi, kita main fast lock Siapa yang lock paling laju, line internet yang power dia ya. Maksudnya fighter lah. Apa nama, dan fighter ni adakah memang diorang ni akan sentiasa berada di mana-mana live G-Shock dan akan sentiasa beli? Kadang-kadang diorang ni tak mencari jam ni. Kadang-kadang kawan-kawan yang duk tag diorang. Macam sini pun saya rasa dalam live ni pun ada kat member-member yang tag kawan-kawan tu. Saya pun perasan ni ramai yang nama-nama saya first time jumpa ni. Zaid Syahari ni first time jumpa ni. Kan. Suhaimi Sulaiman, Minta. Kawan-kawan G-Shock saya dalam ni. Sayap Ilusi, Faizi, ni Minta berurusan ulas berkenaan dengan jam viral yang harga melambung. Okeylah, dah lalang dia petik soalan. Sembang sikit. Macam mana apa soalan dia? Minta berurusan ulas berkenaan, jam mana dia soalan dia hilang lah. Minta berurusan ulas berkenaan jam viral yang harga melambung. Apa dia? Ada jam viral ke? Jam viral yang harga melambung jam apa tu? Okey, yang paling kontroversi saya rasa TMJ Japan lah, TMJ G-Shock TMJ. Macam mana rupa dia? Tak ada kat sini. Sebab apa dia panggil G-Shock TMJ? G-Shock TMJ ni kita panggil sebab TMJ dia pakai jam ni. Sejak dia pakai, saya akui jam tu sejak dia pakai harga mencanak-canak pergi ke lebih kurang market yang terakhir saya dengar orang jual 1,500. Tu dia. Asalnya lebih kurang kalau Japan set 600, 6,500. Salah. Tapi nak kata TMJ punca dia pun tak juga, sebab masa tu saya pun antara orang yang bawa masuk masa pre-order dan sebenarnya ada jual sikit-sikit lah. Kan. Sebenarnya barang tu, jam tu di Jepun pun masa harga 1,500 tu memang dah sedia tinggi, dah sedia mahal. Paling murah boleh dapat masa tu sebab dia tengah viral. Viral ni bukan dekat Malaysia saja tau, dekat Jepun sekali. Dekat Jepun memang barang ni dah susah dapat, tak tahu apa sebab. Harga lock dekat Jepun kalau kita bawa masuk pun lebih kurang sampai Malaysia dalam 1,000, 1,200. Bila sampai kepada reseller sini dia jual 1,500. Sebab tu orang ingat benda ni seller mengambil untung yang banyak. Padahal kita punya cost, saya bawa masuk pun lebih kurang modal saya 1,200, 1,300. Masa tu lah masa tu. Tapi masa sekarang ni bila barang tu dah tak hot, tak ada demand sangat, harga di Jepun pun sekarang maintain lebih kurang 7,800. 600 pun kadang-kadang dapat lah ringgit Malaysia. Harga melambung ni saya rasa jam tu jam basic. Kalau itu pun bukan barang keperluan kan. Kalau rasa mahal jangan belilah, itu je. Sebab dia jadi masalahnya kita ni banyak beli sebab mengikut-ikut. Macam saya tak beli jam ikut mengikut-ikut ni. Kita beli apa yang kita minat. Itu yang soalan penting tu. Sebenarnya macam level-level otai kolektor macam bro ni, apa jenis yang bro minat ni? Apa bro cari? Saya ni brosan, ada seorang penjual G-Shock di Facebook hadiah saya jam ni. Jam apa panggil tu? Apa nama model ni? Foxfire. Jam ni saya dapat pun dah rasa macam alamak, rasa macam bangga gila pakai. Walaupun mungkin bukan dalam golongan kolektor tegar kot. Tapi masih dah rasa macam wow. So macam kolektor tegar macam berurusan, apa yang sebenarnya yang you all cari? Okey, kalau kita tengok kolektor ni ada banyak jenis kolektor lah So kita cakap ada setengah tu dia minat koleksi barang-barang lama, vintage dia panggil vintage bahasa kita vintage, sebenarnya vintage. Ada setengah tu dia cari range yang begitu, maksudnya keluaran tahun 90-an ke bawah. Ada setengah kolektor ni dia collect jenis color, macam ni, ini color rasta Ada setengah tu dia collect semua rasta.
Color ni memang original ataupun dia buat-buat? Dia ini ori bang, ori. Ini makan modal ni. Bukan tambah-tambah, bukan dia letak apa nama tali lain. Oh, tak ada. Okey. Memang ori. Malu kalau saya pakai lokal ni. Okey. Ada setengah kolektor ni dia collect ikut color macam color rasta ataupun color hitam saja, black purple, ataupun ada setengah tu minat collab. Yang collaboration, model collaboration semua dia hentak, semua dia collect. Dia ikut jenis kolektor. Macam ada setengah tu pula dia tak ikut tema apa-apa. Yang penting dia shock pakai harga Jetpit, dia lock. Dia beli. Pun ada juga. Dia adakah apa nama hebatnya jam G-Shock tu pada nilainya atau pada modelnya atau apa? Sebab apa? Mungkin ada orang dia kata aku pakai jam G-Shock RM3,000. So ada orang pakai jam G-Shock cuma harga RM1,000. Adakah itu yang membezakan dia punya kelas G-Shock tu sendiri pada seorang kolektor? Okey, ini pun bergantung pada individu juga. Ada setengah tu go for functions kan. Tengok function apa yang bagus. Contoh jenis frogman. Frogman ni model yang untuk divers untuk menyelam. So dia punya buatan ni memang made in Japan saja. Kilang semua di Japan, tak ada kilang di China, di Thailand. So benda-benda jam-jam macam ni memang fungsi dia bagus. Boleh pergi menyelam 200 meter kan. So ada setengah kolektor go for function. Ada setengah kolektor juga go for dia punya value. Contoh saya pakai jam ini, jam ni masa dia keluar dulu tahun 2000 lebih. Harga RM400 je ni. Oh yo. RM400 je. Sekarang ni kalau jumpa, kalau kita buka RM3,000 memang laju orang lock. Kepala hangguk dia. Ini kenyataan. Macam ni pula dia panggil, ini saya gelar dia icon G-Shock Kita kolektor jam ni kalau boleh kena simpan lah. Jam ni pun susah nak dapat. Benda ni kena simpan. Dan boleh jual bang. Saya last week pun jual jam saja RM1,900. Jam saja. Tanpa kotak, tanpa manual, RM1,900. Dia boleh kata G-Shock ni, saya pernah dengar ada orang kata simpan G-Shock macam simpan emas. Harga dia tak turun, betul lah? Emas tu kalau kita nak compare emas ni tak boleh lah. Emas ni dia adalah komoditi. Sedangkan G-Shock ni cuma jam kan. Okay. Gold ni kita nak pergi mana-mana pun boleh jual. Semua kedai boleh accept. Cuma G-Shock ni certain selected people, group ataupun kedai yang boleh accept. Dekat Malaysia mungkin masalah lah untuk jual di kedai sebab kita market tak. Jepun tu kalau bawa jam ni pergi kedai-kedai yang beli barang used, dia dah ada harga dah. Okey, jam ni dia kalau tengok cantik komplit dia bagi RM1,500. Dia macam tu. Oh, Japan dia ambil kedai ambil second hand. Betul. Tapi macam saya cakap, setengah ni ikut luck kita juga. Setengah model tu dia boleh maintain harga, betul. Tapi apa yang boleh maintain ni kadang-kadang kita ni sebagai kolektor duk predict kan. Oh ini ada potensi nak naik ni. Kita duk hold buat. Padahal tak. So benda ni kadang-kadang ikut luck jugalah. Macam-macam contoh jam-jam ni. Ini jam kerja saya. Ini jam kerja. Zaman dia keluar dulu harga dia 6,700 ya. Sekarang? Sekarang ni 3,000. Mak Datuk. 3,000. Apa sebab dia naik tu? Apa sebab dia naik? Sebab apa? Sebab barang dah dead stock, dah pupus. Jumpa susah. Kalau pusing-pusing satu dunia pun itulah harga yang kena bayar. Kan? Dengan color yang very outstanding, menarik kan. Itu yang menyebabkan kiranya siapa yang pada zaman tahun dia keluar tu tak beli, kira memang rugi besar lah. Agak-agak lah apa jam yang ada pada zaman sekarang ni yang pada bulan 11 bulan 12 ni yang harganya dalam sekitar 600-700 tapi sebenarnya jam tu boleh pergi jauh. Antaranya apa? Ada juga contoh-contoh macam ni lah, contoh ni. Ini range band Ini range band harga lock dia sekarang ni kalau market Malaysia 2002, 2003, 2004. Ini kalau tunggu dead stock, saya rasa 3,000 senang-senang boleh jual ni. Oh, sekarang ni berapa sekarang ni? Sekarang ni dalam 23, 24 sebab ini barang limited limited collaboration. Ini dia panggil Kasawari range band Kasawari. So jam-jam macam ni kolektor tahulah barang macam ni biasanya dia orang akan simpan lah. Dia beli untuk simpan. Kalau berbanding dengan ASB punya dividend ke apa, better simpan G-Shock. Itu je. Bro. Betul. Kalau yang main G-Shock itu dia fikir.
Bro, sebentar sebelum kita pergi pada lain-lain soalan kan, saya nak petik soalan daripada Azri Roslan ni. Dia kata soalan saya, suruh Brother Sun huraikan tentang made in Japan, Thailand, China. Orang tengok made in China ni terus tak jadi beli. So huraikan untuk viewer ni, banyak yang confused dalam bab ni. Apa bezanya made in Japan? Tadi saya bersembang made in Japan, made in apa Euro lah semua kan. So apa bezanya? Okey, itu buatanlah kilang. Kilang Casio ni ada banyak tempat yang kita tahu dekat Japan. Dekat Thailand, China, ada 3 yang kita tahu masih aktif. Dulu kita ada dekat Malaysia, dekat Korea pun ada Okay, itu ada tempat di mana lah dengan ekonomi sekarang ni, dia orang kalau boleh nak reduce overhead lah kan, cost. That's why dia orang buka kilang-kilang di tempat-tempat yang macam Thailand, China, 2 tempat tu. So dari segi kualiti saya tak berani nak jamin lah kan, sebab barangnya kalau kita tengok sama je. Cuma certain model macam Frogman dia memang khas dibuat di Japan. Apa yang saya faham, kadang-kadang dekat Japan pun banyak jam yang dijual di Japan ni buatannya kebanyakan Thailand lah. Kebanyakan Thailand dah ada setengahnya China. Ya. Apa yang saya fikir lah kan, barang tu dibuat di kilang contohnya Thailand. Ya. Bila tang packaging ni kat situ lah dia buat packaging untuk Japan set macam ni rupa dia contohnya kan. Manual Japan dan sebagainya. Dan untuk market lain, market Malaysia, Asia dan Euro, dia akan buat packaging yang berlainan. Tapi pada dasarnya saya rasa jam adalah jam yang sama. Tapi adakah nilainya akan berbeza harga jualannya kalau kata made in Japan? Harga memang sangat berbeza sebab Japan ni one thing good, dia orang ni bagus, dia orang control dia orang punya barang tau. Even kita nak beli sewenang-wenangnya, ada bawa 20-30 ribu pergi kedai nak lock 20-30 biji, kadang-kadang memang dia tak bagi. Kalau dia tak kenal memang dia tak bagi. Kadang-kadang kalau kita beli online dia kata barang limited, kau beli sebiji satu je, seorang satu je. Nak beli 10, panggillah 10 orang tolong belikan. 10 orang satu. Dari situ dia menyebabkan value dia naik lah. Dan kita tahu Japan adalah pencipta G-Shock ni. Sebab kita beli barang tu, kalau macam saya kalau boleh memang cari yang Japan je lah. Dia adakah maksudnya model A katalah model apa lah, model A, adakah model A tu akan dibuat di Japan saja ataupun dia pun ada juga yang keluaran Thailand, keluaran China, macam mana? Ada. Dia kilang dia di Japan ni dia ikut model, bukan di kilang di Japan. Di mana-mana pun dia ikut model dia. Katakan dia dah decide nak buka dikilangkan di Thailand, dia akan Thailand je lah. Kalau model tu di China. Jadi kalau macam Rangeman tu ke Japan lah? Thailand. Oh, Thailand. Oh, tapi harga dia gila juga. Harga gila sebab dia punya fungsi bagus, triple sensor kan. Yang ini dia apa? Tak sekolah. Ini dia panggil tak sekolah tak sekolah. Bahasa G-Shock ni panggil tak sekolah. Ini apa lah ni? Apa antara yang keluar perkataan-perkataan ni. Tak, nama-nama yang kurang bagi pun kadang-kadang saya pelik. Kadang-kadang semalam saya tengok ada yang sebut Lipan lah, model Lipan lah, macam-macam kan. Model scene Malaysia ni gempak tau. Kita kata gempak lah sebab kita macam-macam lah. Kita player kita banyaknya kreatif. Macam-macam nama disebut Lipan bara, Lipan air, anak babi mata setan, macam-macam. So, kadang-kadang setengah buyer ni dia apa ni, nubis sangat. Dia pergi kedai dia tanya, "Bos, kedai Cina kan? Jam tapak kucing ada kah?" Mana yang tak main memang tak tahu lah. Tokek kedai pun mungkin dia tak tahu pun dia punya istilah tu kan. Tapi banyak kedai-kedai pun tokek dah main online juga, kita tengok. Semua dah masuk market online lah kan. Sebab nak harap kedai pun orang bukan pergi kedai sekarang ni kan. Yelah. Bro ni, dia kata apa? G-Shock kilang di Malaysia memang rare. Kenapa dia sebut rare? Rare sebab kilang ni dah tutup lah. Saya ingat dah banyak belas tahun kot tutup. Dulu ada kat Malaysia ada sebiji kilang. Dekat mana? Ada cakap dekat Kelang, dekat Bangi pun ada. Dah tutup. So mana-mana model keluaran Malaysia tu yang siapa masih simpan tu antara yang beruntung lah sebab itu benda dah tak jumpa lagi. Okay bro, soalan saya ni sebenarnya soalan yang awal saya tertinggal. Soalan penting sebenarnya. Kenapa korang jadi gila dengan G-Shock? Kenapa gila Kenapa Nombor satu ni subjektif lah, ikut individu kan.
Tapi kebanyakan setujulah dengan fungsi G-Shock tu sendiri, yang mana dia tahan lasak. Tahan lasak. Kemudian kita tengok dia teknologi pun power. Semakin hari semakin bertambah teknologinya. Kalau dulu kita tak dengar G-Shock buat smartwatch, sekarang dah ada smartwatch. Contoh model ni. Merah. Merah memang gempak. Okay, kalau mana yang tak tahu, G-Shock Casio ni bila dia buat sebuah model tu, dia panggil triple filosofi untuk buat G-Shock ni. Nombor satu, dia must make sure ni dia water resistant lah, lebih kurang 10 bar 100 meter lah. Itu wajib. Bila dia buat G-Shock mesti meeting this requirement. Kemudian bateri dia, katanya baterinya boleh tahan 10 tahun 10 tahun dari ini very subjective lah. Mungkin people can argue tapi kalau kita baca ada yang mengatakan bateri setiap jam G-Shock ni boleh tahan lebih kurang 10 tahun. Dari tarikh dia pasang di kilang lah. Dari pasang di kilang kita boleh tahu kan. Kemudian dia boleh tahan kalau kita jatuh lebih kurang 10 meter, insyaAllah jam tu akan tahan, tak ada masalah. Itu filosofi dia. So atas dasar filosofi tu, kemudian harganya yang pada saya, kalau jam-jam basic yang berpatutan tu, itu yang menyebabkan G-Shock ni popular lah. Dan popular tu pun satu hal, kalau kita tengok G-Shock ni dah become culture tau, culture. Semua orang nak pakai G-Shock, dah jadi culture lah. Not just in Japan but now also in Malaysia. Kalau kita tengok Malaysia pun, tanyalah sesiapa pun, kalau boleh mesti nak ada sebiji G-Shock. Dah jadi culture dan sekarang pun kita tengok dia dah jadi macam fashion item. Nak menggayakan kasut, bag dan sebagainya, kena match dengan jam. Sebab tu lah geng-geng kita ni color jam ni macam-macam color dia ada. Kalau kita tengok orang yang main G-Shock ni, tak kira lah dia kolektor tegar ke tak, dia mesti ada lebih 2-3 biji. Kebanyakan ada 2-3 biji lah. Ya, cuma tadi bila bro sebut pasal color ni kan, saya tertarik dengan satu situasi yang saya sendiri pernah alami lah. Masa saya dulu saya pernah juga cuba nak jadi seorang kolektor. Cuba tak mestinya berjaya, cuba kan. So bila saya cuba saya pun menggali, masuk dalam grup-grup G-Shock, G-Shock bidding lah, macam-macam kan. Kadang-kadang saya jadi pelik. Jam yang sama, Rangeman ke, Frogman ke, Mudman ke, apa ke kan, yang membezakan cuma pada color je beza, tapi harga dia kadang-kadang gila. Contohnya macam saya dapat hadiah Rangeman kuning. Rangeman kuning tu saya dengar boleh jual 2,000 lebih, 3,000 lebih. Saya tengok ada Rangeman yang orang jual harga 1,000 lebih. Apa beza pada kenapa color saja yang menyebabkan dia tu? Sebabnya dia more to supply dengan demand lah. Kalau kita tengok, kita beli kereta pun, kebanyakan kereta color putih cepat sold out. Dia sama dengan G-Shock. Tapi G-Shock putih ni kurang minat lah, orang kurang minat. Tapi color merah kuning ni, kalau kita tengok dekat kedai, kalau even sekarang pun kita buka G-Shock new release, kalau color merah memang cepat je sold out. So bila sold out tu, bila dah habis di market tu, tinggallah color-color yang tak berapa popular. Putih, hitam. So bila yang dah sold out tu dah habis di market, itu terpulanglah kepada pemiliknya nak jual berapa. Dan kepada kolektor-kolektor ataupun yang berminat untuk memiliki jam tu, sebab market dah tak ada. So apa yang seller jual, terpaksa dah bayar. Kalau tak merasa lah, tak cukup. Tak merasa lah. Dia ada pula yang collab. Pun harga dia mahal kan? Pun harga dia akan jadi gila kan? Mahal. Collab ni biasanya dia dibuat untuk dalam kuantiti yang limited lah. Collab memang confirm limited. So that's why dia bila kita dah start, contoh kita pegang satu collab Babe. Cikgu kenal Babe? Tak kenal. Orang pakai baju beruk tu, kepala beruk. Ya, BAPE. Bape. Okey. Kita dah ada sebiji jam tu dan kita minat baju, minat seluar dan sebagainya. Of course bila keluar, setiap kali keluar beg tu kita duk tunggu nak lock, nak simpan. Dari situlah barang yang kondisi ataupun quality limited tu dia jadi high demand. Itu baru tengok jam-jam biasa. Kalau cikgu pernah dengar, saya ingat 2-3 tahun lepas dekat Aisetan ke KLCC, dekat Sogo ke Aisetan macam tu, Malaysia ada keluarkan G-Shock Frogman.
collaboration dengan Mastermind. Harga Okey. jam tu lebih kurang 4,000, 6,000 ke 7,000 macam tu. Orang beratus orang beratur untuk memiliki jam tu. Dan berapa banyak dia keluar? Berapa banyak dia keluar tu? Barang tu memang limited. Cuma dekat Malaysia yang diberi kepada Casio Malaysia ni mungkin limited, sangat limited. Lebih kurang saya tak ingat berapa, mungkin 10-20 biji je. Jadi siapa yang berminat sangat untuk beli jam tu, dia terpaksalah beratur. Bila dia beratur, dia dapat jam tu, dia keluar dari kedai tu, automatik harga dah naik dah 1,200. Apa nama bro? Bila sebut pasal bro ni sebagai orang lama dalam bidang G-Shock, kolektor G-Shock ni, belanja sikit bro, nak tengok mana-mana jam yang bro rasa vintage tu. Saya dengar orang kata bro ni memang vintage punya kolektor ni. So mana dia? Mana dia? Orang lama, orang vintage. Orang lama. Mana dia tu? Nak tengok macam apa dia. Saya ni. Depan mata dia sebiji saja ni. Ini kita panggil model dia Ant-Man. Ant-Man. Ini model bila? Ni, tahun 2000 kalau tak silap. Ini nak 2000. Dapat memang susah. Kalau harga jual cantik macam ni boleh jual 1,500 bang, 1,500. Asalnya berapa beli? Asalnya sebab saya pun tak tahu, sebab model ni masa zaman ni keluar kita pun tak main jam ni. Tak tahu lah berapa harga dia mungkin, tapi kalau kita tengok kondisi dia ataupun function dia 1,000 tak lari lah zaman dulu. Ini dia panggil ini vintage lah. Ini antara benda yang susah nak dapat dalam ini tak pakai kot, simpan je kot. Ini pakai juga. Kadang-kadang kalau ada event ke nak show off, kita tunjuklah jam ni. Show off. Barang-barang koleksi ni kenalah tunjuk, sebab inilah kat situ lah kawan-kawan newbie, junior nak belajar kan. Okey, lain bro? Lain-lain nak tengok sikit? Lain-lain sikit. Ni ada kata kasih keluar murah kami katanya. Kasih keluar murah kami. Alamak, murah kami. Saya tak ada lah murah kami. Oh, tak ada. Okey. Murah ke ni ada. Okey, lagi satu G-Shock ni yang buat popular di kalangan penggemarnya adalah kita boleh custom. G-Shock ni kita boleh custom. Custom ni maksudnya kita tukarlah kepala ni, tukar merah, tukar kuning, tali boleh tukar. Itu yang menyebabkan seronok main G-Shock ni. Dia tak statik pakai satu color sampai mati kan. Kita bosan color kuning, tukar warna merah dan sebagainya. Itu yang istimewanya main G-Shock kan. Kita tak dengar brand-brand lain orang pakai Rolex tukar-tukar tali, tak ada. tak ada. Ni ada yang tanya boleh lock ke jam tadi tu? Jam Ant-Man tu. Ni Alan ni nak bergurau ni. Okey, lain. Lain punya saya tak bawa sangatlah jam-jam yang lain. Saja nak tengok, mana tahu kalau ada orang nak belanja jam nak bagi orang nampak kan. Sebab kabarnya ada banyak jam-jam vintage kan. Si ada orang letak ni lock Ant-Man 1,500. Amboi, laju. Okey bro. So bro, kalau dapat bro bagi sedikit pandangan lah. Pandangan bro tentang senario G-Shock di Malaysia ni sendirilah. Adakah yelah, sebab kadang-kadang kita minat, kita suka dan kita nak membeli, tapi kita tak tahu dia punya arah dia. Kadang-kadang mungkin tertipu dengan scammer, tertipu dengan macam-macam. So macam mana bro boleh sikit pandangan bro? Okay, scammer ni masalah bukan dekat G-Shock je, dekat apa barang pun online ni. Scammer adalah benda yang biasa. So, kita sebagai buyer ni kena hati-hatilah. Scammer ni dalam pelbagai bentuk. Salah satu scammer jual barang tak ori, dia kata ori. Dia jual G-Shock kopi, dia kata ori. Barang yang value dia kopi sepatutnya harga RM20-30, dia jual RM400-500. So buyer yang tak tahu ni duk beli, dah sampai menyesal. Dan kadang-kadang buyer ni, kadang-kadang kopi ni pun dia kopi one to one tau. Kita yang tak biasa main G-Shock ni pun tak tahu benda tu kopi. Itulah masalah utama kepada buyer-buyer yang kita tak kenal barang ni. Dia kata demo tak kena barang. Tak, maksud bro penggemar G-Shock pun payah nak kenal dengan yang ori kita tak ori ni. Yang main betul mungkin tak ada masalah untuk mengenal pasti. Ini kita orang-orang yang baru nak start lah.
dia tak tahu nak compare yang mana satu ori, yang mana satu kopi. Itu masalah. So nasihat saya nak beli tu carilah trusted seller. Trusted seller. Kalau mampu bayar lebih, belilah di kedai di mall. Banyak dekat mall tu. Kalau dekat Facebook tu, kalau kita nak cari trusted seller tu, antaranya banyak trusted seller kita. Boleh je join, follow saya punya page ke apa, akan nampak lah banyak kawan-kawan saya pun dalam page ni pun, dalam komen ni pun banyak seller ni. Ya. Kalau siapa yang menjual tu boleh tolong komen sikit, tolong komen. Tolong komen. Siapa yang menjual tu tolong komen, kau orang menjual ke tak? Kita bagi rezeki kepada orang lain, insya-Allah. Kan? Ya. Apa nama bro? Mungkin sebab saya rasa macam menarik lah topik-topik pasal jam ni. Sebab apa tahu? Sebab dia sebenarnya bila sebut pasal kegilaan ni, banyak isu yang kita boleh cover sebenarnya, tentang jenisnya, tentang color tadi dia dah sebut, tentang kotaknya. Kotak dengan tin tu ada beza ke? Apa beza kotak, tin semua tu, macam mana tu? Itu ikut keluaran, masing-masing ikut keluaran G-Shock kan. Dia kalau secara biasanya, kalau G-Shock yang basic kalau Japan set macam saya sebutlah, kotak hitam ni je. Tapi kalau kotak jam marketing untuk Malaysia atau Europe, dia bentuk lain sedikit. Itu dari packaging lah. Tapi ada setengah model tu macam ni, dia panggil MOG box contoh dia macam ni. Ini dia panggil MOG box. Kotak dia special sikit, besar sikit. Ini rangeman. Ini yang awak pakai rangeman. Tapi ini dia panggil black pen. Ini kotak dia special sedikit. Dan untuk yang limited edition collab, kotak dia kadang-kadang macam ni rupa dia, plastik je. Plastik lah, paper je. Very simple. Kadang-kadang kita pun duk komplain juga, bayar 3-4 ribu tapi dapat kotak macam ni je. Betul. Very simple kan. Nak kata low quality tu, saya rasa betul lah. Saya akui jugalah, tak berbaloi dengan harganya lah kan. Kalau kita tengok kotak si Rasta tu pun macam ni saja. Alah mak kotak dia. Alah. Simple je. Tapi colour ni orang gila ni. Colour ni. Kotak yang sama juga macam kotak yang orang jual, yang macam orang jual yang triple A lah, 5A lebih kurang. Tak ada masalah untuk kopi, tak ada masalah. Kan? Itu masalah dia. Masalah pada saya lah yang nak membeli ni kadang-kadang. So, pencetak rompak ni tak ada masalah, senang je nak kopi. Ya. Apa nama bro? Sekarang ni di market sekarang, kalau dapat bro bagi tahulah, model apa sekarang yang paling gila, yang paling menjadi kegilaan, selain daripada TMJ tu, yang sekarang ni orang tengah cari ni, model apa bro? Cari yang tengah duk cari, kalau saya boleh cakap inilah, ini jam kalau ada memang orang duk cari. Patut tadi ramai tekan lock ni. Kalau dia walaupun dia mahal 3-4 ribu pun ada yang sanggup untuk beli. Ini kalau saya buka 1,900 pun berebut orang beli. Alamak. Tak ada orang lain jual. Oh ya? So model-model lain yang tengah hot sekarang ni, yang tengah hot, range band ni. Ini new release. Ini antara benda yang collector tengah cari. Kalau smartwatch pun macam model ni, dia ada banyak color. Ini pun antara yang laku juga. Kalau model-model macam Rangeman, Black Panther ni benda yang orang kata evergreen lah. Ini selalu ada sale. Tapi rasanya dulu jam yang Black Panther ni tak adalah mahal sangat kan dia punya harga dia. Dia kalau tanya saya, harga dia maintain je macam tu. Dulu kalau nak cerita murah pun 1,600 lah, 1,600, 1,700. Dulu lah 3-4 tahun lepas masa mungkin duit yen rendah lagi. Sekarang ni yen kan dah tinggi, duit kita jatuh sikit. Maka harga dia mahal lah. Kalau dalam pasaran sekarang, model apa yang paling mahal sekarang? Paling mahal banyak. Mungkin saya pun tak main model tu. Kebanyakan macam MTG lah. MTG tu apa? Sejenis G-Shock lah. Tapi saya model tu saya tak main sangat. Saya pun tak berapa main sangat. Berapa harga dia? Harga dia 4-5 ribu. 4-5 ribu 4-5 ribu. Kenapa? Dia mahal sebab apa? Dia mahal sebab function ke apa? Function dia banyak. Itu macam features dia better lah. Dia banyak features dia yang kita boleh guna. Okay bro, dah halang-halang kita dah sampai dah lebih kurang, hanya tinggal masa lebih kurang dalam 10 minit lagi. Okay. Saya dengar tadi bro masa sembang saya awal-awal sebelum kita start buat live ni, bro ada kata malam ni bro nak tawarkan beberapa jam kalau kata ada orang yang nak
berkeinginan membeli jam yang bro simpan. Mungkin bro boleh offer kat sini, mana tahu. Kalau ada yang minat, mana tahu ada special price untuk mereka yang tengah tengok live ni, special discount ke apa ke? Jam macam ni saya tak jual lah sebab saya nak dapat pun susah ni. Jam-jam yang lain ni boleh lah, saya boleh buka. Antara je bro. Okey, kita tengok apa yang di sekitar saya ni lah. Hai lah, macam banyak tu. Macam banyak tu. Okey, ni Rangeman ni kalau ada yang berminat. Ini complete set. Kalau ada, okey, macam mana nak jual ni? Kat sini nak jual macam mana ni? Saya baca. Tak apa, siapa-siapa yang komen kat sini dia nak, saya akan screenshot dia gitu. Bro, tolong pin Okey, ni complete set. 2,200 Japan set Kasawari 2200. Saya tak offer banyak yang malam ni. Ada 1-2 je. 2,200. 2,200. Siapa yang nak sila kata lock. Siapa nak lock, letak nombor telefon, letak harga jam. Kita akan WhatsApp lepas ni. Siapa yang nak? Siapa yang nak jam ni? Saya pun rasa macam meleleh Helio tengok ni. Tapi tak boleh beli. Siapa yang nak lock? Ini harga murah bang. Mereka yang tahulah. Yang kena barai boleh. Siapa yang kena barai? Tak payah kerja Wan. Ada siapa yang nak boleh lock. Ada ni lock ni seorang ni Muhammad Hanafi, Muhammad Hanafi. Sorry. Kita tengok ada tak yang sorry. Saya tekan. Ni Muhammad okay. Lock Muhammad Hanafi Mr. Prawn. Okey, boleh lock. Ini member ni. Dia kena barai. Dia kita panggil dia kena barai. Dia kena barai. Okey, kita dah lock tu Muhammad Hanafi Mr. Prawn. Seorang dah lock. Nanti PM saya. Wan kerja kat sini Wan. Saya tekan sekali lagi. Mana dia nama dia? Mana dia Muhammad Hanafi? Muhammad Hanafi Mr. Prawn. Dia dah lock tu, dia dah lock. Okey. Jam-jam yang level kita orang boleh beli, janganlah sampai 2,000 lebih. Level kita orang tak ada ke? Level orang yang tak dapat keluar EPF. Cakap macam tu. Sekejap kita tengok apa ada. Gemuk tak? Ramai pula yang lock tu. Jam ada satu je jam ni dah terlepas dah. Okey. Okey, ini semua bukan harga normal market. Ini saya saja belanja lah. Kita panggil belanja. Malam ni korang beruntung sebab saya tadi memang daripada awal Berosan dah beritahu dia akan buka beberapa jam dengan harga yang bukan harga biasa dijual. So siapa-siapa yang nak ni masanya. Okey, ini jam. Sekejap. Okey, bagi clear sikit. GDX ni biasanya berapa dijual di pasaran? Saya tengok market dalam 6.5 lah. 6.5. Seberapa Berosan nak buka ni? Okey, ini 480. New item. 480. So, apa dia nak type apa? Lock apa? Lock ni GDX. Locks GDX 480. Siapa nak lock? Locks GDX. Ada siapa nak lock? Locks GDX. Boleh type Locks GDX number phone. 480 saja. Okey, dah ada yang lock. Okey, dah ada lock dah. Aziz Fitri. Aziz Fitri dah lock. Alah, yang lock semua macam kenal je. Tapi dia ada lagi ni lock ni Syarul Nizam. Ada extra ke jam ni? Itu ada tapi satu tu je lah. Harga baju satu je. Makan modal. Okey, satu je. Okey, ini Rangeman Black Panther. Complete set. Okey, harga lot dia 1750. Rangeman Black Panther. 1750. Siapa yang kena? Saya tengah tengok, saya pun tengah duk monitor ni. Lock, siapa yang nak lock? Semua new item semua ni. 1750. Tak apalah. Saya bagi Chan 2-3 jam hari ni. Hari ni sesi interview, bukan sesi jual jam. Tapi kita nak bagi belanja je 2-3 jam bagi mereka yang mungkin nak memiliki jamnya. Kan? Ada siapa yang nak? Rangeman 1750.
1750. Ada yang nak? Kita bagi last 10 second. Kalau tak ada, saya memang bukan nak buat jual jam hari ni, tapi kita saja nak bagi can korang. Okey, dah gemuk rasta. Dia lock. Oi, laju. Tu gemuk rasta. Saya dah tekan dia, gemuk rasta. Okey. Ada lagi? Tak ai. Yo. Tak boleh. Tadi yang dah lock tadi gemuk rasta. Ini 1950. 1950. 1950. Ni apa ni, model apa ni? Apa lagi? Ini smartwatch GBDH. Japan set. 1950. 1950. Ada yang nak lock? Ada siapa yang nak lock 1950? Kita bagi can. Korang kalau nak beli tempat lain mahal. Saya bagilah can korang beli kat sini. Saya dah pujuk Brosan untuk jual dengan harga yang murah. Memang saya pujuk dia tadi untuk nak bagi malam ni harga murah sikit. Dengan apa, nak meraihkan korang yang masuk support malam ni kan. Ada siapa yang nak beli, kalau siapa nak beli silakan 1950. Saya bagi can korang beli sebenarnya. Patutnya hari ni live memang tak ada nak ni. Okey, Halimi Abu Bakar. Tu Halimi Abu Bakar, dia lock. Okey. 1950. Halimi Abu Bakar. Ada lagi nak belanja ni? Ada lagi nak belanja? Okey. Sedikit. Boleh. Teruskan. Kita bagi can orang lain. Bagi can orang lain memilikinya. Tadi Wan, Halimi Abu Bakar. Wan, ambil Wan 2-3 nama GBDH. Okey, ini dia panggil TMJ ni, tapi ni TMJ pisang dia panggil. Alamak. TMJ pisang. Dia pisang bakar dia panggil. Berapa ni? Okey, ni 600 je malam ni. 600. Biasa saya jual 7.5 ni. Lock TMJ 6 what? 600. 600. Lock TMJ 600. Apa ada yang nak? Ada yang nak lock TMJ 600? Lock TMJ 600. Kita bagi peluang korang ni. Ada siapa yang nak ni? Lock TMJ 600. GBDH tu nanti boleh PM si Wan. Ada yang nak tak lock TMJ 600? Saya nampak macam ramai ni. Jam ni tak ada peminat. Oi, tapi jam tu lawa tu. Lawa TMJ kuning Pak Long lo Malam ni memang kita buat santai-santai gila sebenarnya. Kita nak bagi korang memilikinya. Saya okey. Dah sembang. Topik nak habis dah. Kita nak stop lagi 5 minit. Kita bagilah can korang beli jam. Jam-jam dalam collection apa nama Brosan kita ni. Ada lagi? Itu je kot. Itu je? Okey. Tapi tak apalah, cukup lah tu. Untuk malam ni tu dulu. Tak apa. Nanti saya akan panggil lagi Brosan ni. Bukan hari ni je. Akan ada lagi. Takkan berhenti di sini. Sebab ada lagi soalan-soalan yang saya nak ajukan kepada Brosan kita. Sebab topik pasal kegilaan G-Shock ni, saya kira banyak benda boleh kita sembang. Pasal model-model banyak lagi. Kita akan kembali bersama dengan Brosan mungkin lagi 2 minggu ke. Bukanlah tiap minggu. Kalau tiap minggu mati kan. Asyik nak kena jual harga nak kena jual jam murah je kan. Mati tiap minggu jual jam murah kan. Sakit kepala kan. Kalau yang saya minat warna merah ada warna merah. Aduh, sakit kepala bro, sakit kepala 2,000 lebih sakit kepala. Makan modal. Dia panggil makan modal. Makan modal. Okeylah Brosan, saya bagi floor dekat bro untuk yang terakhir sebelum kita tamatkan live kita ni. Ada lagi 5 minit. Bro bagi nasihat ke ataupun bagi pendapat ke, bagi apa ke bagi mereka yang penggemar jam G-Shock ni, untuk mereka mungkin sedikit panduan bagi mereka nak beli jam macam mana, apakah jam yang mula-mula dia orang kena cari dulu ke, kalau nak jadi seorang kolektor, apa yang mereka patut pertimbangkan. Okey, silakan. Okey, nasihat saya tak banyak lah. Cuma saya nak nasihatkan pada new player ni, duk survey dulu. Buat G-Shock ni kadang-kadang kita tengok, kalau tengok online gambar je, kadang kita tak tahu saiz kan. Kena study dulu lah, saiz jam tu besar macam mana, function apa, sesuai ke dekat tangan kan. Kadang-kadang kita nak pakai, contohnya jam ni besar kalau tangan kita saiz small tak sesuai sangat. So kita kalau sebelum beli jam tu, jam ni pun bukan murah.
sebelum beli jam tu kita cuba dulu, fahamkan dulu fungsi dia perlu ke tak kan. Nak membeli tu kalau boleh jangan ikut perasaan lah, jangan ikut perasaan. Kan? Tepuk dada tanya iman lah kena hati-hati sebab kita pun zaman sekarang ni pun zaman Covid kan, kalau membeli tu berpada-pada lah, jangan membeli membabi buta walaupun saya pun ada jual barang, tapi saya nak nasihatkan buyer hati-hati, beli bila perlu, dan kalau boleh carilah yang dijual oleh trusted seller. Jangan fikir harga-harga jepit harga-harga murah sangat tu adalah bagus, sebab kadang-kadang harga murah yang tak masuk akal itulah punca korang tercedok kena tipu dengan scammer. Okey. Kalau nak membeli tak perlu pening-pening kepala. Kalau nak kenal jam, nak faham pasal jam, boleh PM saya lah. Alright. So thank you Bro San kerana sudi sekurang-kurangnya beri ruang pada saya ni menumpang geram. Menumpang geram je kita. Menumpang geram je. Cikgu pakai G-Shock tak cikgu kan? Cikgu pakai G-Shock? Ni satu ni lah. Jom kita buat gambar macam ni. Ambil gambar macam ni. Siapa nak ambil gambar ni? Ini trend budak G-Shock. Siapa nak snap? Siapa nak snap? Screenshot seorang. Sekejap saya siapa ada tangan kena macam ni, tangan macam ni. Okey, sekejap saya try. Okey. 1 2 3. Alright. Dah screenshot dah. Dah settle, dah buat dah. Terbaik. Dah buat sendiri dah. Don't worry. Okey bro. Saya harap benda ni tak berhenti di sini. InsyaAllah kita akan kembali lagi bro dalam masa-masa yang lain dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik, dan mungkin lepas ni ada lagi tawaran-tawaran hebat daripada Bro San kepada orang lain yang mungkin hari ni dia perhati dulu hari ni dia perhati lain macam ni, besok dia tengok pula boleh keluar tak dia punya KWSP kan. Lepas tu minggu depan dia check pula akaun dia dah masuk ke belum duitnya. Lepas tu live minggu kedua dia beli. Manalah tahu. Manalah tahu. Okeylah baik Bro San. Saya kira itulah dia untuk malam ni Bro San. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya pun memang tengah duk fikir-fikir boleh cari dia punya geng kot. Nak cari geng dia. Saya nak ucapkan terima kasih kat cikgu jugalah sebab invite saya kan. Jadi kawan-kawan kat luar tu yang tak kenal G-Shock, malam ni kenal lah sikit, sebut sedikit pasal G-Shock market ataupun dekat Malaysia ni. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, saya kira itulah dia, selesai sudah malam ni sesi yang santai gila. Memang saya dah beritahu pada awal tadi kan, malam ni santai tahap maksimum santai punya. Pencerita ni jarang santai-santai macam ni. Selalunya dia akan bagi benda-benda isu-isu. Malam ni kita nak bagi benda-benda yang biasa-biasa, yang orang boleh relate dengan dia punya stres dia. Tapi bukan ke dengan melihat video malam ni tambah lagi stres. Sebab tengok jam yang Bro San tunjuk memang makin stres, bukan makin seronok, makin stres. Sebab kita rasa macam teringin. Nak beli macam tak mampu, tak nak beli rasa macam rugi. Tapi bukan tahap kemampuan aku kan. Tapi tak apalah. Saja belanja bagi korang seronok kan. Tapi tak apa, kita doakan supaya siapa yang teringin tu boleh beli. Okeylah baik tuan-tuan. Saya kena stop lah kita untuk malam ni tuan-tuan, sebab saya kena bersedia untuk live kedua saya pukul 10 malam. 10 malam dengan olahragawati negara, pesilat negara, Seri Kandi negara yang pernah menang dunia, pernah menang Sukan C sebagainya, Siti Rahmah malam ni tuan-tuan, pada jam 10 malam di page Pesaka Malaysia. Ada lagi yang tengah-tengah komen ni. Kalau mereka yang sedang melihat video ni masih lagi bersama saya, siapa-siapa yang belum lagi memiliki buku ni, saya buka sekali lagi nak beritahu korang, buku ni masih ada tinggal baki lebih kurang dalam beberapa ratus naskah. Tak banyak lah, lebih kurang dalam 102 naskah. Saya buka kepada korang, kalau korang support pencerita, saya ajak korang ramai-ramai beli buku ni kerana dalam dia saya dah isi dengan pelbagai pengalaman saya sebagai seorang pesakit COVID. Nampak ni, di ward COVID-19, di mana saya berada dalam ward ketika saya berada di Sabah, membuat coverage di Sabah, macam mana saya punca saya kena COVID-19, macam mana saya digelar cikgu COVID, kenapa saya digelar cikgu COVID, dan kenapa saya menulis buku ini. Dan buku ini ada banyak manfaat pada korang semua, insya-Allah. Saya tak janji bulan dan bintang,
Cuma saya nak bagi tahu, semua pembeli memberi komen yang sangat-sangat positif kerana bagi mereka buku ini cukup bermanfaat untuk mengajak mereka memahami secara lebih mendalam tentang COVID-19. Baik, insya-Allah dekat dalam live saya ni saya sertakan sekali dengan link untuk korang tekan kalau korang berminat. Harga dia cuma RM25. RM25 saja. Dekat live saya ni ada tajuk dia. Kalau nanti bila live ni habis boleh tengok tajuk saya dekat live tu, ada link untuk korang beli buku ni. Baki tak banyak. Saya cakap terang, baki hanya tinggal suku tak sampai daripada apa yang saya pernah buat. Dan saya berani jamin yang seorang penerbit buku tersohor, Puan Sridiah memberi komen, ini ialah buku yang wajib dimiliki semua orang kalau korang nak faham tentang pengalaman seorang wartawan yang masuk ke wad COVID. Pengalaman yang memang tak ada di-share di semua tempat. Sebab apa yang saya share dalam ni gambar-gambar gambar yang memang purely gambar-gambar dalam wad COVID-19. Gambar-gambar yang memang tidak ada dijumpai di mana-mana. Gambar-gambar memang saya ambil yang saya rangkumkan tentang pengalaman seorang wartawan yang dijangkiti COVID-19 dan kenapa saya dijangkiti COVID-19 serta pengalaman saya sejak awal menulis bercerita pasal COVID-19. Apa nama isi kandungan dia? Kalau dapat dilihat, saya kira insya-Allah kalau mereka yang berminat, jangan sekadar beli jam G-Shock. G-Shock tu jam juga. Itu pun satu aset. Tapi ilmu juga satu benda yang penting insya-Allah. Masih ada lagi, boleh PM tepi ataupun klik aja link WhatsApp yang saya sertakan dalam live saya pada malam ni insya-Allah tuan-tuan. Saya kira itulah dulu untuk malam ni tuan. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada besok malam ada segmen dengan Ustaz Rock. Ustaz Rock esok malam. Ustaz Rock. Malam ni santai, malam esok kita dengan rockers pula. Ustaz Rock. Okey tuan, sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa dapatkan buku yang masih lagi ada di pasaran insya-Allah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam pencerita. Terima kasih Bro San kerana bersama dengan saya malam ni. Assalamualaikum semua.